Selamat kembali. Sekarang kita akan melakukan masalah momentum dalam dua dimensi. Jadi mari kita lihat apa kita ada di sini. Jadi kita mempunyai bola A dan kita mungkin fikir apa yang berlaku pada permukaan meja pool. Kita mempunyai bola A dan ia bergerak dengan 10 kilogram. Jadi nombor-nombor ini adalah berat bola. Ini adalah bola dengan 10 kilogram dan ia bergerak ke kanan pada 3 meter sesaat. Dan kemudian ia memukul bola ini, B, yang merupakan bola dengan 5 kilogram. Dan kemudian kita tahu bahawa bola A telah memukul bola B dan bergerak ke arah yang baru ini. Sekarang ia ada pada sudut 30 darjah saya rasa kita boleh katakan mendatar. Jadi bola A bergerak di sudut 30 darjah pada 2 meter sesaat. Dan soalannya, apakah hal laju bagi bola B? Jadi, hal laju adalah kedua-dua magnitud dan arah. Oleh itu, kita perlu fikir apa yang bola B lakukan. Bola B akan pergi, kita boleh fikir tentang ini. Jika anda pernah bermain kolam renang, kita boleh meneka bahawa bola B akan pergi ke satu arah. Tetapi kita perlu fikir apakah sudut itu dan apakah hal laju bola B. Jadi, mari kita selesaikan masalah ini. Jadi, pada mulanya anda berkata, "Oh Sal, ini sangat mengelirukan. Anda tahu, saya tahu momentum perlu disimpan dan semua itu. Tetapi sekarang kita mempunyai vektor dan ada dua dimensi. Dan bagaimana saya boleh berbuat demikian?" Dan yang utamanya di sini adalah terdapat satu lagi langkah apabila anda selesaikan masalah di atas dalam dua dimensi atau tiga dimensi atau mana-mana nombor dimensi. Apabila kita melakukan satu dimensi, kita perlu pastikan bahawa momentum adalah disimpan dalam satu dimensi tersebut. Oleh itu, apabila anda melakukan dua dimensi, apa yang anda lakukan adalah anda perlu fikirkan momentum awal dalam setiap dimensi. Jadi anda pecahkan ia kepada komponen X dan Y. Dan kemudian anda berkata momentum akhir kedua-dua objek akan sama dengan momentum awal X dan akan sama dengan momentum awal Y. Jadi, mari kita fikirkan momentum awal X. Jadi, P untuk momentum. Okey, P untuk momentum kerana M adalah untuk jisim. Jadi katakanlah awal momentum dalam arah X dan kita tidak perlu menulis awal atau akhir kerana jumlah momentum dalam arah X sentiasa sama. Jadi katakanlah momentum awal adalah, sebenarnya izinkan saya menulis awal supaya ia kena dengan titik yang awal dan titik akhir tidak berubah. Jadi momentum awal dalam arah X. Jadi I untuk awal X adalah sama dengan apa? Bola B tidak mempunyai had laju awal. Jadi, ia tidak mempunyai momentum. Bola A adalah 10 kilogram dan apa had lajunya dalam arah X? Okay, semua had laju adalah dalam arah X. Jadi, ia adalah 3. Maksud saya, ini hanya bergerak dalam arah X. Jadi, momentum dalam arah X ialah 30 kilogram meter sesaat. Jisim had laju darab kilogram meter sesaat. Dan apa momentum awal dalam arah Y? B tidak bergerak, jadi ia tidak mempunyai momentum dalam mana-mana arah. Dan semua pergerakan A adalah dalam arah X. Ia tidak bergerak pada sudut lain, jadi ia tidak mempunyai momentum dalam arah Y. Jadi, dengan serta-merta, kita tahu bahawa selepas pelanggaran itu, gabungan kedua-dua momentum bola ini dalam arah X telah menjadi 30 dan gabungan kedua-dua momentum bola dalam arah Y telah menjadi kosong. Jadi, mari kita fikirkan, apakah momentum A dalam arah X dan Y? Jadi, untuk mengetahui apakah momentum A, kita hanya perlu fikirkan apakah hal laju A dalam arah X dan Y, kemudian darab ia dengan jisim. Kerana jisim tidak mempunyai arah. Jadi, mari kita fikirkan hal laju bagi komponen X dan Y ini. Mari kita buat komponen X, vektor pertama. Jadi, X adalah vektor ini. Kita tukar warna untuk jadikan lebih menarik. Y adalah
vektor ini. Itu adalah komponen Y. Jadi, bagaimana? Dan mudah-mudahan anda faham jika anda pernah menonton video lain tentang prinsip Newton ini. Ini adalah trigonometri dan kita boleh tulis SOHCAHTOA lagi. SOHCAHTOA. Dan saya beri jaminan kepada anda, ini adalah bahagian yang paling sukar untuk mana-mana pelbagai dimensi dalam masalah trigonometri. Masalah fizik dalam pelbagai dimensi adalah masalah licik. Jadi jika kita mahu mengetahui komponen X, hal laju A dalam arah X adalah sama dengan apa? Jadi ini adalah bersebelahan dengan sudut. Kita tahu hipotenus. Jadi kita tahu VA sub X atau hal laju A dalam arah X ke atas hipotenus lebih 2 meter sesaat adalah sama dengan apa? Bersebelahan atas hipotenus kosinus adalah sama dengan kosinus 30 darjah atau hal laju A dalam arah X adalah sama dengan 2 kosinus 30 darjah. Apakah kosinus 30 darjah? Ini adalah punca kuasa 2, 3 bahagi 2. Jadi, punca kuasa 2, 3 bahagi 2 darab 2 bersamaan dengan punca kuasa 2, 3. Jadi, ini adalah sama dengan punca kuasa 2, 3 meter sesaat. Dan apakah hal laju A dalam arah Y? Harap anda faham langkah ini. Oleh kerana bertentangan dengan hipotenus adalah sama dengan sinus 30. Jadi VA dalam arah Y adalah bersamaan dengan 2 kali sinus 30 darjah. Sinus 30 darjah adalah 1/2. Jadi ini adalah 1/2. 1/2 kali 2 bersamaan dengan 1 meter sesaat. Jadi, selepas pelanggaran, A bergerak pada 1 meter sesaat ke arah atas. Dan ia bergerak pada punca kuasa 2, 3 meter sesaat ke arah sebelah kanan. Jadi, apa yang akan jadi pada momentum A dalam setiap arah? Kita sudah tahu hal laju, jadi kita darab setiap hal laju darab jisim. Jadi A mempunyai jisim 10 kg. Dan ini akan menjadi momentum akhir. Momentum A dalam arah X akan sama dengan punca kuasa 2, 2 darab 10. Punca kuasa 2, 3 adalah hal laju, 10 adalah jisim. Jadi, ia adalah 10 punca kuasa 2, 3 kg meter sesaat. Dan momentum A dalam arah Y akan menjadi, dan kerana ia menaik ke atas, kita akan katakannya positif. 1 meter sesaat adalah hal laju darab jisim. Jadi, 10 kali 1 adalah 10 kg meter sesaat. Jadi, sekarang mari kita selesaikan B. Mari kita buat arah Y pertama kerana telah ditambah dengan kosong. Okey, saya akan tukar warna. Kita tahu bahawa momentum dan ini adalah selepas pelanggaran. Momentum A dalam arah Y tambah momentum B dalam arah Y sama dengan apa? Apakah momentum awal dalam arah Y? Betul, ia adalah kosong. Tiada sebarang perubahan dalam arah Y mulanya. Kita tahu momentum A dalam arah Y adalah 10. 10 kg meter sesaat ditambah momentum B dalam arah Y adalah sama dengan kosong. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, hanya tolak 10 dari kedua-dua belah. Jadi momentum B dalam arah Y adalah sama dengan 10 kg meter sesaat. Jadi, jika momentum 10 dalam arah Y, apakah hal laju dalam arah Y? Momentum adalah sama dengan jisim darab hal laju.
Jadi kita tahu bahawa 5 darab hal laju dalam arah Y, itulah jisim, adalah sama dengan 10. 10 adalah momentum. Jadi hal laju B arah Y mestilah 2 meter sesaat. Kita sudah tahu hal laju B. Dan mari kita katakan ini adalah vektor hal laju B dalam arah Y. Dan ini adalah tolak kerana ini adalah sama dengan negatif 10. Kerana arahnya menurun. Ia adalah satu hal laju positif, satu naik ke atas. Dan kemudian ini adalah hal laju negatif 2 meter sesaat untuk B dalam arah Y. Jadi sekarang mari kita fikirkan hal laju B dalam arah X. Dan saya kekurangan ruang dan nampak sangat penuh. Tapi kita perlu ingat bahawa momentum A dalam arah X ialah 10. Punca kuasa 2, 3 tambah momentum B dalam arah X adalah sama dengan apa? Ia perlu sama dengan momentum awal dalam arah X iaitu 30. Jadi untuk mengetahui momentum B dalam arah X, kita hanya tolak 10 punca kuasa 2, 3 daripada 30. Jom kita buat. Jadi 3 punca kuasa 2 darab 10 sama dengan, dan kemudian tolak dengan 30. Dan kita akan dapat 12.7. Jadi kita tahu bahawa momentum B dalam arah X adalah bersamaan dengan 12.7 kilogram meter sesaat. Dan kita tahu momentum, jadi kita hanya perlu bahagi dengan jisim dan kita akan dapat hal laju dalam arah X. Jadi hal laju B dalam arah X adalah 12.7 dibahagikan dengan 5 sama dengan 2.54 meter sesaat. Jadi hal laju dalam arah X adalah 2.54 meter sesaat. Jadi bola pergi lebih cepat dalam kedua-dua arah. Saya tidak akan fikir tentang sudut di sini kerana saya sudah kesuntukan masa. Tetapi jika anda tambah dua vektor ini, anda akan mendapat sudut seperti ini. Dan anda boleh selesaikan sudut dengan kira lengkungan tan. Saya tidak akan selesaikan itu sekarang. Sebenarnya saya akan selesaikan masalah seperti itu dalam video seterusnya. Yang penting kita tahu hal laju B bagi komponen X dan Y. Jumpa anda dalam video seterusnya.